Assalamualaikum, apa khabar Malaysia hari ini? Yang bertemankan saya sekali lagi ini Aisyah. Cuma pasangan saya berbeza hari ini bersama dengan Helena Pahlavi. Hai, selamat pagi. Dan okey, di pagi-pagi hari ini saya nak bagi peringatan kepada anda semua untuk pagi-pagi ni tolong makan sarapan. Kalau tidak jadi macam saya, perut tengah berkeroncong tapi mahu fokus, mahu menyampaikan perkara-perkara informasi penting kepada anda semua, tapi susah sikitlah sebab dia berkeroncong. Jangan sampai yang berbunyi daripada perut kejap lagi. Dengar suara daripada mulut itu yang keluar. Betul. Pasti hari ini kita nak bercerita banyak perkara dan kita nak tinjau sedikit tentang situasi politik negara, tetapi perkongsian itu akan kita bincangkan bersama. Cuma yang menariknya hari ini kita nak meneliti tentang apakah yang berlaku di dalam portalberdama.com. Pastinya dua perkara penting yang kita akan tinjau, salah satu isu ekonomi dan juga berkaitan tentang isu politik. Tetapi sebelum itu kita nak saksikan dulu inisiatif yang telah pun dianjurkan sendiri oleh RHB ni. Ni tentang cerita apa ni? Ini adalah tanggungjawab sosial RHB sendiri, di mana mereka menampilkan artis-artis tempatan daripada komuniti orang kurang upaya. Dan kali ini mereka akan berlangsung di pusat membeli belah Bangsar bermula hari ini sehingga 11 September, dan mereka akan menampilkan 150 karya seni oleh 53 artis muda yang 7 daripada mereka adalah dari golongan autistik dan 7 adalah daripada golongan OKU penglihatan. Tujuan mereka melakukan pameran ini adalah untuk memberi ruang dan peluang kepada artis tempatan, terutamanya pasca COVID-19 yang bergelut untuk menjual karya mereka bagi menampung dan meneruskan kehidupan mereka. Dan apa yang menarik dalam pameran ini, salah seorang daripada artis iaitu adik Mariam Zafira yang berusia 10 tahun yang adalah daripada golongan OKU Down Syndrome Down. Beliau telah berjaya menjual 2 daripada 3 hasil seninya pada harga yang begitu mengagumkan. Satu pada harga 1,500 dan karya kedua adalah pada harga 2,300. Dan ini pasti bukan soal harga, namun saya pasti ini mampu memberi keyakinan kepada adik Mariam Zafira ini untuk terus berkarya dan untuk terus memajukan diri dan orang kata menempatkan diri di dalam komuniti. Itu usaha cukup murni dan difahamkan juga hasil jualan juga akan disumbangkan kepada yayasan RHB sebanyak 20%. Selain itu juga bercakap soal kewangan ini satu pengumuman yang bakal mungkinlah akan diumumkan sama ada naik ataupun turun ataupun kekal, kerana kita nak bercakap soal kadar OPR ataupun kadar dasar semalaman. Kali terakhir saya difahamkan pada Julai lepas. Betul. Kadar itu naik 2.25%, sebelum itu Mei 2%. Dan dijangkakan akan naik lagi 25% dalam minggu ini, yang mana akan dijadualkan mesyuarat itu berlangsung dalam jawatan kuasa dasar monetary bagi September pada 7 hingga 8 September nanti. Walau bagaimanapun kenaikan harga OPR ini, kenaikan kadar OPR ini sebenarnya membantu kepada kadar nilai mata wang negara untuk menguatkan nilai ringgit berbanding dolar Amerika Syarikat, dan difahamkan juga untuk menampan keadaan inflasi yang berlaku. Ini salah satu strategi sebenarnya dalam ekonomi. Ianya bukan semata-mata soal kadar pulangan bagi pinjaman. Betul. Ia bukan sekadar itu saja, tetapi ia merangkumi dalam sektor ekonomi secara lebih meluas lagi. Betul. Dan kalau macam Dini dah sebut tadi, dia membantu mengurangkan inflasi negara. Kalau kita naikkan, maknanya inflasi negara secara keseluruhannya akan stabil. Dan macam Dini juga cakap, ia tidak memberi kesan yang terlalu tinggi kepada peminjam dari golongan B40, kerana Bank Negara Malaysia akan memastikan kadar kenaikan ini adalah terkawal dan beransur-ansur, dan juga mewujudkan kemudahan bagi golongan yang terjejas untuk menampung kesan ini. Baik, itu kita telah bicarakan tentang keuangan. Ini lebih menariknya soal politik ni, apa jadi ini semakin hangat diperkatakan semenjak nak PRU ni kan. Betul. Persoalannya masih tertanya-tanya bila PRU akan diadakan.
diadakan. Namun kalau kita lihat di PR PAS, Parti PAS, mereka telah menyatakan bahawa mereka akan bertanding sebanyak 80 kerusi parlimen di seluruh negara, naik satu kali ganda. Sebelum ini pada PRU 14 hanyalah 40 kerusi, dan saya kira ini adalah strategi mereka untuk menuju tahun 2050 di mana mereka berhasrat untuk menjadikan Perdana Menteri Malaysia dari Parti PAS. Ini yang dilakukan oleh Parti PAS untuk mencapai cita-cita mereka, dan menurut Datuk Sri Muhammad Sanusi yang juga pengarah pilihan raya PAS, jentera pilihan raya PAS kini berada pada tahap 99%. Wow, satu nilai yang begitu yakin untuk mengharungi PRU 15. Dan mereka juga menyatakan bahawa kalau di PRU ini mereka tidak akan meletakkan kerusi-kerusi parlimen itu kerusi-kerusi yang tertentu. Namun mereka akan kerusi ini akan dipilih melalui KPI yang tertentu, dan ia mungkin berubah berdasarkan KPI itu sendiri. So maknanya pemilihan kerusi itu adalah sangat dinamik dan apa-apa saja boleh berlaku. Perlu diingatkan juga PAS ini merupakan salah satu parti komponen bagi Perikatan Nasional, dan dalam masa sama berita terbaru hari ini keluar menunjukkan bahawasanya di Perikatan Nasional belum lagi ada keputusan rasmi berkaitan tentang jumlah kerusi yang akan dipertandingkan ataupun ditawarkan berdasarkan kepada parti komponen. Ianya telah pun diakui sendiri oleh Setiausaha bagi Setiausaha Agung Parti Perikatan Nasional, iaitu Datuk Seri Hamzah Zahidin. Cuma dalam masa sama kita nak beralih ke negeri Sabah ini. Kalau diikutkan negeri Sabah, kalau berlakulah pilihan raya umum nanti, tidak akan berlaku pula pilihan raya umum bagi negerinya. Betul. Cuma di peringkat parlimen, kerana difahamkan ketika ini PKR Sabah telah pun melantik 13 muka baharu. Ini merupakan salah satu dinamik juga bagi parti PKR bagi memastikan supaya kemandirian parti politik di sana mendapat tempat di hati rakyat, kerana muka-muka baru ni selasa menjadi perhatian oleh pengundi-pengundi. Cuma yang menariknya, kalau saya boleh imbas sedikit, berdasarkan kepada rekod PKR di Sabah, kalau kursi parlimen sekarang ini ada 2 kursi. Betul. Yang mana ini merupakan salah satu mereka nak pastikan mereka menang. Bagi kursi DUN pula, mereka juga hanya menang 2 kursi. Jadi percaturan di Sabah ini mereka menilai sama ada meletakkan muka baru akan memberikan ruang dan kepercayaan kepada masyarakat Sabah untuk memilih mereka. Walau bagaimanapun dalam masa yang sama juga perlu dinilai bahawa di Sabah ini ianya sedikit berbeza di Semenanjung bila bercakap soal parti politik, kerana kefahaman ataupun keinginan mereka memilih parti-parti yang berasaskan daripada parti tempatan biasanya lebih kuat. Betul. Namun walau bagaimanapun saya percaya bahawasanya ada strategi yang akan dimainkan, khususnya berdasarkan kepada pengarah pilihan raya pusat sendiri bagi PKR, iaitu Razif Ramli, telah pun menyasarkan bahawasanya strategi-strategi baru akan dirangka bagi menghadapi pilihan raya umum ke-15 nanti. Tapi kita nak bercakap tentang perkara ini lebih panjang nanti bersama dengan individu pakar, menganalisis secara lebih mendalam tentang perkara ini. Banyak persoalan akan ditanyakan melihat kepada situasi semasa bagi pilihan parti politik semasa dengan pelbagai kesnya, strategi payung besarnya. Semua ini akan kami kongsikan dan kami akan utarakan bersama dengan seorang pakar dalam bidang politik ini. Walau bagaimanapun kita nak tinjau dahululah seperti biasa. Betul, ramalan cuaca dan juga kita ke bilik berita. Assalamualaikum dan salam hormat. Dari bilik berita dimulakan dengan laporan ini. Seorang lelaki maut manakala seorang lagi cedera parah akibat terkena bahan letupan buatan sendiri di pusat rekreasi Lata Kekabu dekat Lenggong, Perak semalam. Ketua Polis Perak Datuk Muhammad Yusri Hassan Basri menerusi kenyataan malam tadi berkata, mangsa yang meninggal dunia dikenali sebagai Amruddin Khairuddin, 44 tahun dan telah dihantar ke Hospital Gerik untuk bedah siasat. Manakala mangsa yang cedera parah dikenali sebagai Azlan Ali, 40 tahun dan telah dihantar ke unit kecemasan Hospital Taiping untuk menerima rawatan.
Polis Gerik sudah menerima laporan berkaitan kejadian tersebut dan bergegas ke sana untuk menjalankan siasatan. Setibanya di lokasi, seorang lelaki didapati mati di tempat kejadian dan seorang lagi cedera parah. Kes disiasat di bawah Seksyen 8 Akta Bahal Letupan 1957. Beliau berkata masyarakat dinasihatkan agar tidak menjalankan sebarang aktiviti menyalahi undang-undang seperti menggunakan bahan letupan bagi tujuan penangkapan ikan dan tidak menyalahgunakan kawasan rekreasi sebagai lokasi aktiviti menangkap ikan. Beralih ke perkembangan berikut. Polis menahan 2 lelaki tempatan yang dipercayai terlibat dengan kegiatan pengedaran dadah dalam serbuan yang dilakukan di Sungai Dua dan Butterworth pada 2 September lepas. Ketua Polis Daerah Seberang Perai Utara ACP Muhammad Razi Ahmad berkata, polis turut merampas 14 bungkusan heroin seberat 6,300 gram bernilai RM84,000 dan 2 bungkusan ganja seberat 47.80 gram bernilai RM2,390. Menerusi satu kenyataan malam tadi, ACP Muhammad Razi berkata, hasil risikan mendapati kegiatan pengedaran dadah oleh sindiket ini telah bagi aktif sejak Jun lepas untuk pasaran tempatan. Jumlah keseluruhan dadah yang dirampas ini boleh digunakan oleh seramai 31,500 penagih. Hasil ujian saringan air kencing ke atas kedua-dua tangkapan didapati positif dadah jenis tetrahydrocannabinol dan ketamin. Semakan rekod jenayah mendapati kedua-dua tangkapan mempunyai rekod jenayah dan dadah. Kedua-dua suspek berumur 25 dan 26 tahun itu ditahan reman 6 hari sehingga 8 September ini. Baik, sekian laporan dari Bilik Berita. Assalamualaikum, salam keluarga Malaysia. Baik, terima kasih masih lagi bersama Apa Khabar Malaysia bersama saya dan Dini. Dan seperti yang kami war-warkan di awal siaran tadi, kami akan bersama dengan seorang pakar iaitu Profesor Politik dan Hubungan Antarabangsa dari Universiti Utara Malaysia, Profesor Dr. Muhammad Azizuddin Muhammad Sani. Kita akan membincangkan percaturan politik Malaysia ke arah PRU15. Terima kasih Prof Aziz kerana sudi bersama dengan kami dan bercakap tentang politik Malaysia pada ketika ini suhunya semakin panas dan persoalan yang pastinya berada di minda ramai masyarakat dan ahli-ahli politik pada ketika ini bila PRU15 itu wajar dilakukan. Menurut Prof macam mana? Suhunya makin panas sebab kita dah sampai ke peringkat bahawa diskurs ataupun wacana politik itu banyak berkisar tentang pilihan raya umum ke-15 kan, yang dijangkakan mungkinlah sama ada tahun ini atau depan kan. Cuma dari segi mandatnya sebenarnya sampai Julai kan, Julai 2023. Kalau dibubar Julai misalnya kan, dia memerlukan 2 bulan paling lewatlah kan. Jadi selewat-lewatnya saya rasa bulan September 2023 kan. Tapi seperti kita tahu sejarah kita ada yang pernah berlaku misalnya tahun 1990 dulu, mana 4 tahun ambil masa, tak sehingga 5 tahun. Sepenuh mandat tu untuk diadakan pilihan raya. Jadi kemungkinan di awal tu boleh kerana sekarang ni ada demand, ada tuntutan kan daripada contohnya UMNO mahukan pilihan raya umum tu diadakan lebih awal. Nak kata sesuai, saya melihat sebenarnya sesuai tahun hadapan kan. Sebab ada proses-proses yang masih lagi belum selesai kan. Misalnya Akta Lompat Parti kan masih belum digazetkan kan. Perlu digazetkan sebelum pilihan raya umum diadakan. Dan kalau ikut Perdana Menteri pun mahu melaksanakan ada berapa lagi dasar baru kan. Contohnya Akta Lompat Akta Pendanaan Awam dana awam maksudnya dalam konteks pembayaran politik So dalam ini saya rasa kalau itu dah kira mungkin tahun depan lah kan. Tapi kita tahu bahawa sekiranya Perdana Menteri merasakan, sebab ini prerogatif Perdana Menteri untuk membubarkan Parlimen. Jadi kalau rasakan dalam seterdekat sesuai, jadi kemungkinan kita menyaksikan selepas bajet saya rasa kan, bulan 10 ni kita ada bajet dan mungkin selepas itu dibubarkan. Cuma gut feeling saya, perasaan saya merasakan mungkin selepas pada bajet kerana feel good factor ataupun
dalam bajet-bajet nanti banyak juga dasar-dasar baru, sebab kita bicara tentang bajet 2023. Betul. Jadi mungkin ada dasar-dasar baru yang mungkin menarik perhatian rakyat untuk rasa suka kepada kepimpinan Perdana Menteri selepas itu. Jadi itu mungkin dalam perkiraan Perdana Menteri lah, sama ada selepas itu ke ataupun sebaik saja selepas bajet. Baik, saya akan dulu berkaitan tentang bila yang masa sesuai, kerana saya nak menilai tentang kemandirian bagi parti-parti politik. Saya nak fokus tertumpu dulu kepada Parti UMNO kerana merupakan antara parti yang sekarang ini dilihat mendesak bagi supaya berlakunya pilihan raya itu lebih cepat. Bercakap soal Parti UMNO ini, krisis kepimpinan yang berlaku disebabkan kerana skandal-skandal ataupun kes-kes yang berada di mahkamah ketika ini. Adakah ini membantu kepada UMNO untuk lebih menguatkan parti ataupun sebaliknya? Saya rasa UMNO mengambil kira bahawa mereka mahu mengekalkan momentum kan, sebab kalau mereka menang setiap kali pilihan kecil mereka menang kan, dan juga pilihan raya negeri pun Melaka di Johor menang kan. Dan cumanya sekarang ni ada isu-isu yang keluar lah, LCS, isu Datuk Seri Najib dipenjarakan sebagainya kan. Dan memang isu-isu ni ada berkesan kepada UMNO itu sendiri kan. Jadi dalam konteks ini saya rasa perkara-perkara ini perlu dijawab oleh UMNO, dan dalam sesama juga indikator kemenangan sebelum ini sebenarnya tidak boleh jadikan indikator untuk pilihan raya umum. Kita dah lihat tahun 2018 dulu kan, bila Kuala Kangsar dengan Sungai Besar menang besar kan, Barisan Nasional gitu-gitu, tapi pilihan raya umum kalah dua-dua kawasan. Kuala Kangsar menang lah, tapi di peringkat nasional kalah kan. Jadi maksudnya indikator pilihan kecil dan pilihan negeri itu tidak boleh digunakan sebab dinamik politik berubah secara pantas kan. Jadi ini perlu diambil kira juga kan. Takut nanti tanpa mahu sangat dibubarkan, tengok nanti dinamik politik itu berubah. Kadang-kadang boleh berubah di saat akhir menyebabkan mereka tewas dalam pilihan raya umum. Jadi itu saya rasa perlu berhati-hati jugalah dalam menentukan tarikh sebenar bila patut sesuai diadakan pilihan raya umum. Buk Mas, ini dinamik bagi Parti UMNO bagaimana? Adakah mereka sudah betul-betul kuat untuk mendapatkan sokongan daripada rakyat berdasarkan kepada peristiwa-peristiwa yang berlaku? Mereka, kelebihan UMNO Barisan Nasional ni kerana mereka ada pengundi tegar yang agak besar kan. Secara relatif dalam 20% kan pengundi Melayu kan. Jadi dia banyak bergantung pada ini pengundi tegar ni kan. Tapi kita tahu bahawa menentukan kemenangan itu tidak boleh saja pengundi tegar, dia perlu pengundi atas pagar, pengundi muda sebagainya kan. Jadi bukan Melayu juga kan, perlu diambil kira. Jadi banyak faktor ini perlu diambil kira untuk menentukan mereka ada peluang untuk menang atau tidak kan. Bagi saya kemungkinan UMNO boleh menang banyak daripada parti lain, cuma tak cukup untuk kerajaan, sebab kita tahu untuk kerajaan kena ada 112 kursi kan. Jadi itu kena diambil perkiraan lah. Jadi kemungkinan sekiranya benda itu tak berlaku, tak dapat majoriti yang cukup, mungkin perlu buat apa yang kita sebut sebagai dalam bidang sains politik ni super coalition lah, maksudnya gabungan BN dengan PN ke BNPH ke ataupun macam mana lah. Tengoklah bagaimana selepas pilihan raya umum nantilah. Okey, bercakap tentang super coalition itu ataupun satu gabungan yang besar, kalau kita lihat Rafizi Ramli sudah menyatakan bahawa noktah kami tidak PKR tidak akan bekerjasama dengan PN. Itu kita dah nampak satu coalition. Namun apa satu coalition yang mungkin akan terwujud di menjelang PRU 15 ini? Saya rasa sekarang ni kalau tengok dari wacana politik kan, memang BN tidak mahu kerjasama dengan mana-mana parti. Betul. PH pun sama. Cuma Perikatan Nasional nampak mahu menarik terbuka kepada kerjasama tu. Cuma kalau melihat pada senario ini, kita juga perlu bicara tentang GTA juga, gerakan tanah air yang mana mereka pun seperti walaupun bukan satu gabungan parti, tapi dia menuju ke arah itu sebenarnya. Jadi orang kata yang keempatnya kuasa politik lah kan, parti gabungan. Jadi kalau diwujud kalau pilihan umum diadakan kan, dan mereka dibersaing berasingan kan, kalau tak cukup majoriti misalnya kan, itu yang Perdana Menteri menyebut sebagai parlimen tergantung tu kan, kemungkinan itu boleh berlaku kan. Jadi selepas pilihan raya umum nanti mungkin diadakan gabungan kan. Jadi apa yang Rafizi cakap mungkin sebelum pilihan raya, sebab pilihan raya mungkin cerita lain kan. Jadi dinamik ini perlu diperhatikan, dan ini yang menarik minat ramai lah Nisa sekarang melihat bagaimana perkembangan politik semasa dan apa yang berlaku selepas pilihan raya umum sekiranya diadakan lah. Jadi kalau macam apa-apa parti yang
contohnya Barisan Nasional yang agak confident sekarang ni, sebab nampak mereka ada kelebihan. Jadi mereka perlu pastikan mereka menang dengan cukup majoriti untuk bentuk kerajaan. Tidak, kalau bergabung dengan parti lain memang dinamik politik akan berubah, ada tuntutan dan macam mana dan sebagainya. kerajaan tak stabil tu yang kita nak Dibimbangi kerajaan tak stabil. Itu yang kita bimbang lah. Tapi realiti politik kepelbagian parti ataupun parti politik tu memang itu senario yang biasa berlaku sebenarnya. Kewujudan GTA sebagai salah satu kuasa baru ataupun gabungan baru dalam parti politik tanah air negara dengan menggabungkan beberapa parti politik. Pandangan daripada Prof sendiri, adakah ia mampu untuk memberi satu tekanan ketika pilihan raya sebagaimana dahulu kita lihat bagaimana bersatu bersama dengan PKR dan juga DAP bersama dalam satu kolerasi. Tekanan itu nampak kuat kerana wujudnya Dr. Mahathir Mohamad. Ketika ini Dr. Mahathir bersama pula dengan GTA bersama dengan beberapa parti politik yang agak kecil sebagai contoh Berjasa dan sebagainya. Adakah mampu untuk memecahkan undi dan sebagainya? Saya rasa kita jangan pandang enteng lah sebenarnya kepada GTA sebab Tun Mahathir di situ dan mereka pun ada pemimpin yang caliber dan pernah berada di kerajaan dan pembangkang sebagainya kan. Dan mereka ada kemampuan sebenarnya. Kalau mereka tidak dapat bersaing dengan parti-parti besar yang lain, kemungkinan mereka jadi yang kita sebut sebagai kingmaker boleh menjadi penentu kepada siapa yang nak bentuk kerajaan nanti. Sebab kemungkinan ada juga yang calon-calon daripada parti GTA ni akan menang dalam pilihan raya umum. Dan dengan jumlah yang ada pun mereka sebenarnya boleh menentukan siapa yang bentuk kerajaan. Jadi saya rasa dalam konteks ni apa sahaja gabungan yang wujud kan, jangan kita pandang enteng sebab mereka ada peranan yang besar dan rakyat sebenarnya tahu mereka ada pilihan untuk pilih siapa yang mereka nak dan kebanyakan juga rakyat tak semesti pilih parti, dia pilih individu calon Jadi Tun Mahathir tu ada appealing tu masih ada lagi tarikan tu kepada rakyat tu masih ada dan kemungkinan GTA menjadi pilihan. Itu jadi saya rasa kena perhatikan dan lihat sejauh mana perkembangan GTA sehingga ke PRU akan datang nanti lah. Baik, selain daripada Tun Mahathir Mohamad sebagai satu figura yang boleh menarik perhatian kepada seluruh rakyat, kita juga ada figura Khairy Jamaluddin yang diperkatakan tidak akan bertanding di kawasan kuatnya. Tapi semua ini kita akan bincangkan selepas ini. Betul? Jangan ke mana-mana. Demi menyambut seruan kerajaan untuk bercuti dalam negara, kami nak ajaklah satu family kami ni bercuti kat tempat-tempat menarik dekat wilayah persekutuan you all. Hey, jangan ingat Putrajaya ni kawasan pentadbiran je. Sebabnya banyak tempat-tempat menarik tau. Kami nak pergi tengok. Oh, tiba-tiba laki kita teringin pula nak makan macam-macam. Apa lagi? Terus lah kan bawa pergi ke Kampung Baru Kuala Lumpur. Demi melayan suami, kami pergi ke mana you rasa? Kami pergi ke Labuan. Begitulah indahnya percutian kami di wilayah persekutuan. Hampa bila lagi? Jomlah. Kita masih lagi bercakap tentang soal menuju pilihan raya umum ke-15. Pastinya kita melihat bagaimana percaturan strategi parti-parti politik di Malaysia. Saya nak beralih bagaimana tumpuan kepada parti PAS yang dilihat mahu makan dua-dua. Mau masuk kolam dua-dua dan ia ini diakui sendiri bahawasanya mereka memilih dua-dua sama ada PN Bersatu dan juga Barisan Nasional dan tidak mahu mengatakan bahawasanya memilih PN saja, Bersatu saja. Dan ini jelas dikeluarkan oleh Presiden sendiri pada 2 hari lepas. Strategi ini tidak mahu melepaskan dua-duanya. Adakah ianya satu strategi menguntungkan ataupun merugikan buat PAS? Saya rasa ini satu keputusan rasional sebab mereka baru buat muktamar di kota Kedah. Sarang Semut di Kedah Jadi sebenarnya itu rasional PAS melihat bahawa mereka kena terus berbaik dengan UMNO tapi dalam sama juga bersama Bersatu sebab mereka dah jadi anggota Perikatan Nasional jadi apa yang PAS cuba lakukan ialah sebab mereka tahu bahawa UMNO Barisan Nasional tak mahu kerjasama dengan Bersatu Jadi dan mereka tahu juga bahawa kemungkinan keadaan gabungan yang saya sebut tadi super coalition ini akan berlaku selepas PRU ke-15 nanti kan. Jadi dalam konteks ini saya rasa mereka merasakan bahawa
okey, tak apa, kita akan tanding berlawan berentak dalam pilihan raya umum, tapi kalau membentuk kerajaan nanti kita boleh bergabung balik kan dalam Kesatuan Barisan Nasional, Perikatan Nasional macam sekarang lah yang berlaku kan. Jadi itu rasional yang mereka fikirkan sekarang ni. Tapi rasa semua kalau tengok statement atau kenyataan-kenyataan pimpinan PAS itu sendiri juga ada kecenderungan untuk bersama dengan PH juga kan, Parti Harapan kan, dan juga dengan GTA kan, Tun Mahathir. So saya rasa mungkin PAS agak terbuka selepas ni siapa yang menang dia boleh duduk di mana-mana kerajaan yang wujud kan. Selagi kerajaan ataupun yang wujud itu boleh menerima PAS lah, dan juga Perikatan Nasional lah. Jadi saya rasa itu dinamik yang PAS terima. Sebab merasakan bahawa mereka dah merasai kuasa dan mereka merasa mereka perlu kekal dalam kuasa itu. Tak boleh jadi pembangkang selama-lamanya lah, masih perlu jadi bersama kuasa lah. Itu rasional PAS lah saya rasa. Dan itu juga mungkin rasional mereka untuk meningkatkan satu kali ganda untuk bertanding di Parlimen untuk PRU yang akan datang, dan juga matlamat mereka untuk menjadikan Perdana Menteri dari parti mereka menjelang 2050. Pandangan Prof sendiri tentang apa yang dikatakan oleh PAS ni? Saya melihat PAS ni masih lagi belum, walaupun sebuah parti nasional, tapi belum mempunyai mantap di peringkat nasional kan. Mereka kuat di Kedah, di bahagian utara, Kedah, Perlis, di Kelantan, Terengganu kan. Tapi negeri lain agak lemah kan. Dan kalau di selatan lagi lah agak kurang ahlinya kan, anggotanya. Jadi dalam konteks ini saya rasa mereka perlu masa kan. Dan mereka tahu pun, saya rasa mereka tak mampu menjadikan pimpin utama mereka jadi Perdana Menteri kan. Tapi mereka perlu kerjasama dengan gabungan lain supaya mereka boleh bersama dalam kerajaan persekutuan dan juga kerajaan negeri kan. So dan sekarang ni pula kalau tengok pembangkang pun agak aktif mula serang lah di Kelantan sebab nak ubah kerajaan di Kelantan. So dalam konteks ini saya rasa mereka tahu bahawa risiko yang mereka ambil dan perlu terus mencari rasional yang terbaik untuk mereka kekal dalam kerajaan lah. Jadi itu sebab mereka agak terbuka dengan semua parti supaya mereka boleh bersama nanti dengan gabungan mana. Sekiranya Perikatan Nasional itu tidak cukup, jadi mereka terpaksa bersama dengan gabungan lain untuk bentuk kerajaan. Saya menilai dua pilihan raya kecil di negeri yang berlaku pada awal tahun ini dan juga tahun lepas di Melaka dan juga di Johor. Saya melihat kepada jumlah pengundinya, boleh dikabarkan bahawasanya jumlah pengundi tidak sampai separuh, paling tinggi pun di Johor 53%. Refleksi terhadap PRU ke-15 nanti, adakah kebarangkalian situasi sama akan berlaku? Ya, saya rasa akan berlaku. Sebab kita bukan saja bicara tentang undi 18, kita juga membicarakan tentang undi automatik kan. Betul. Jadi semua orang cukup umur 18 dah jadi pengundi kan. Dan kita tahu bahawa tak semua orang akan keluar mengundi. Kecuali lah kalau kita ada dasar compulsory voting ataupun wajib mengundi macam di Singapura dengan Australia kan. Tapi kita tak ada tu. Jadi kemungkinan ramai yang tak akan keluar mengundi sebab mereka tak pernah keluar mengundi sebelum ni dan tak akan keluar mengundi lagi. Jadi saya rasa kadar keluar mengundi akan jatuh. Kalau dulu kita dalam 85-86% PRU lepas, saya rasa jangan terkejut kalau dalam 50% je keluar. Siapa paling akan rugi kalau situasi yang sama berlaku? Rakyat parti atau mana yang akan rugi politik? sebenarnya? Saya rasa demokrasi Malaysia rugilah kan? Semua akan rugi sebab rakyat Malaysia tak merasa tanggungjawab mereka untuk keluar mengundi sebagai warga negara, untuk menunaikan tanggungjawab memilih kerajaan yang mereka nak. Mereka tak boleh komplain lepas ni kalau kerajaan yang naik bukan kerajaan yang mereka suka sebab mereka tak keluar mengundi. Jadi mereka perlu keluar mengundi untuk menunaikan tanggungjawab mereka dan memilih kerajaan yang rasa terbaik untuk mereka. Jadi saya rasa dengan tingginya keluar mengundi, saya rasa akan menjadikan demokrasi kita lebih mantap lah dan mandat kerajaan tu lebih baik dan besar kan. Kita tak maulah nanti yang kadar keluar mengundi 40% je kan. Jadi kerajaan yang dibentuk hanya berdasarkan undi 20% je. Jadi kerajaan tu mandat je tak kuat dalam demokrasi lah. Jadi kita tak nak keadaan itu berlaku lah. Baik Prof, kalau kita lihat baru-baru ini muncul satu kenyataan di mana Khairy Jamaluddin diminta untuk tidak bertanding di Parlimen Rembau untuk memberi peluang kepada Datuk Seri Muhammad Hassan untuk bertanding di Parlimen Rembau. Dan ada yang menyatakan bahawa Khairy ini sebenarnya adalah aset politik yang paling penting. Namun bila Khairy tidak lagi boleh bertanding di kawasan tetapnya yang mempunyai pengundi tegar dan sebagainya, apa akan jadi kepada Khairy Jamaluddin ini? Ya, dia dilihat pemimpin muda dan aset lah sebenarnya masa depan kan. Bukan saja masa depan, sekarang ni pun jadi menteri kesihatan kan. Jadi dia memang player lah ataupun pemain politik yang utama sekarang ni kan.
dan pernah bertanding sebagai Presiden UMNO tapi kalah kan. Jadi saya rasa kalau beliau tak dapat tempat, saya rasa satu kerugian lah sebenarnya kepada UMNO. Walaupun kita tahulah dalam UMNO tu banyak politik itu banyak, dan Khairi ni dilihat sebagai agak kritikal kepada kepimpinan dalam UMNO tapi dengan mengenepikan dia satu kerugian lah. Tapi saya rasa mereka KJ tak akan diketepikan dalam PRU 15, cuma kawasan Parlimen itu, dan kabarnya dikatakan beliau akan bertanding di Seremban, dan kalau kita tahu Seremban itu adalah kubu kuat DAP Anthony Loke. Pendapat Prof sendiri? Ini masih lagi rumours lah ataupun kabar angin. Saya dengar Seremban, saya dengar juga Port Dickson kan. Jadi yang pasti Rembau memang Tok Mak Hassan memang nak kawasan tu sebab dia berasal dari situ kan. Jadi Khairi terpaksa cari tempat lain cuma isu yang saya tengok orang terberbual dengan Khairi tu, dia bimbang masuk kawasan orang kan. Dia takut penerimaan kawasan orang terhadap dia tu bagaimana kan. Itu risiko yang dia kena hadapi lah. Tapi saya rasa dia akan dapat peluang. Cuma peluang di kawasan-kawasan yang contoh Seremban, dia bertemu dengan Sisa Agung DAP, saya rasa satu kawasan yang agak sukar jugalah dia untuk menang kan. Di kawasan bandar pula tu kan, dan majoriti bukan Melayu yang besar kan. Itu. Jadi saya rasa karier kalau dia tak bertanding ke, kalau dia gagal kali ini kan, saya rasa karier politik dia akan berterusan sebab dia muda dan ada banyak lagi peluang-peluang akan datang yang boleh mematangkan dia dalam segi politik lah. Saya rasa, Prof, ringkas saja di penghujung ini, berdasarkan kepada situasi dan juga strategi semasa parti politik tanah air negara sehingga ke hari ini, pandangan daripada Prof, parti mana ataupun gabungan mana yang mempunyai kelebihan buat masa sekarang? Sekarang ni saya rasa yang ada kelebihan adalah Barisan Nasional kan. Sebab saya sebut tadi momentum dia, dan mereka dalam kerajaan, dan Perdana Menteri pun daripada Barisan Nasional. Tapi dinamik politik tu kita tak tahu kan. Sebab dalam parti Barisan Nasional berkocak juga kan. Dalam UMNO berkocak kan. Dalam masa sama Pakatan Harapan pun Anwar Ibrahim dan Saudara Anwar Ibrahim, Rafizi pun tengah bergerak hebat sekarang ni Perikatan Nasional pun Taslim Muhyiddin juga hebat, dan GTA kan. So dalam konteks ni saya rasa dinamik ni akan berubah cepat, dan rakyat sekarang ni sedang mematikan terutamanya kerajaan lah. Sebab rakyat sekarang ni menilai performance pencapaian kerajaan. Kalau kerajaan dilihat tidak capai pada tahap yang mereka hendaki, mereka akan tukar kerajaan lain sebab rakyat sekarang agak rasional dan berani berubah sebab mereka dah pernah berubah kerajaan. Jadi keadaan itu boleh berlaku. Jadi parti politik kena berhati-hati lah, mereka kena perform dan juga menunjukkan apa agenda yang nak dibawa untuk kebaikan bersama lah. Jadi itu rakyat akan memilih mereka nantilah dalam pilihan raya umum. Baik, bercakap soal politik negara ni, dia tak cukup dalam setengah jam, banyak lagi perlu kita berbincangkan kerana melihat kepada strategi semasa yang dilakukan oleh parti-parti politik. Terima kasih kami ucapkan kepada Profesor Dr. Muhammad Azizuddin Muhammad Sani, Profesor Politik dan Hubungan Antarabangsa UM, dalam perbincangan kita soal percaturan politik menuju kepada pilihan raya umum ke-15. Kita nak bersama dengan rakan setugas kita di Negeri Sembilan, iaitu Ketua Biro Bernama Negeri Sembilan, Syabihah. Syabihah ada cerita berkaitan tentang semangat cintakan negara. Silakan. Assalamualaikum dan selamat pagi. Sememangnya rakyat Malaysia mempunyai cara serta pandangan yang tersendiri dalam menterjemahkan semangat patriotik, semangat kemerdekaan juga perasaan cintakan tanah air. Lahir pada 31 Ogos, Pesara Angkatan Tentera Malaysia, Halim Munak yang berusia 50 tahun yang kini berkhidmat sebagai petugas kebersihan juga mempunyai cabaran tersendiri dalam memastikan masyarakat dapat menikmati suasana kehidupan yang lebih selesa, bersih serta bebas daripada ancaman virus. Realitinya, tugas dalam bidang 3D, kotor, bahaya dan sukar, ia menuntut kecekalan serta kesabaran yang tinggi yang tidak mampu dilakukan oleh semua orang. Dan beliau sendiri kagum dengan rakan-rakan setugasnya yang telah berkhidmat lebih 20 tahun demi menjaga kebersihan alam sekitar. Berkongsi pengalamannya, beliau berkata, berjaya sebagai petugas kebersihan di SWM Environment mengajar dirinya lebih bertanggungjawab dan semangat cintakan kepada negara masih menebal dalam dirinya. Sementara itu, rakan setugasnya, S. Shankar yang berkhidmat lebih 20 tahun sebagai petugas kebersihan di syarikat itu juga tidak pernah berputus asa atau berasa jemu dengan tugas yang diberikan. Sebaliknya, bersyukur masih mampu menyara keluarga serta memberikan pendidikan yang terbaik kepada ketiga anaknya. Bagi ibu kepada dua anak, R. Amuta pula bertugas sebagai pekerja rendah iaitu tukang sapu. Beliau berbangga dapat menyumbang tenaga menjaga kebersihan persekitaran demi keselesaan orang ramai. Pengorbanan Amuta bukan sahaja terhadap tugasnya dan beliau juga cekal menyara dua anak perempuannya yang masih bersekolah serta menjaga suaminya yang kini tidak dapat bekerja akibat masalah kesihatan.
Justru petugas kebersihan juga merupakan antara barisan utama yang bertanggungjawab memastikan persekitaran kelihatan bersih dan nyaman, terutamanya di kawasan tumpuan selain membantu merancangkan sektor ekonomi dan juga pelancongan. Selamat menyambut Hari Kebangsaan daripada saya. Sekian, terima kasih. Baiklah, kita boleh terbang ke Kuching lepas ni. Sama banyak ada sangat program-program menarik di sana. Ni pastinya orang-orang Kuching kena turun. Tapi kalau bukan orang Kuching pun kena turun jugalah. Kita kalau ada masa dan juga waktu boleh memeriahkan program yang berlangsung di sana nanti. Baik, kali ini kita nak bicara juga tentang satu program yang cukup menarik ini. Ini kalau Helena saya rasa sesuai masuk pertandingan ni. Sebab Helena suka buat video di TikTok. Okey, ini adalah satu masanya untuk semua pelajar-pelajar di Malaysia, tak kisah pelajar matrikulasi, IPTA, IPTS, untuk bersama-sama menyerlahkan bakat kreativiti mereka dalam menyampaikan maklumat. Dan kali ini gabungan daripada UiTM dan juga Pfizer, mereka membawa kita kepada pertandingan video dan poster kreatif tentang dua perkara, iaitu penyakit jarang jumpa dan juga kesihatan mental. Dan untuk itu, tanpa melengahkan masa, mari kita perkenalkan tetamu kita untuk bercerita tentang pertandingan ini. Di kanan saya ada Profesor Dr. Muhammad Hariri Abdullah, Timbalan Naib Chancellor Jaringan Industri, Komuniti dan Alumni ICAN UiTM, dan juga kita ada Dr. Sharlini T. Surendran, Pengarah Perubatan Pfizer Malaysia. Terima kasih kerana sudi bersama kami pada pagi ini. Okey, kita nak bercerita tentang pertandingan ini. Ia diadakan hasil daripada gabungan Pfizer dan juga UiTM, industri dan juga universiti. Mungkin Prof boleh ceritakan apa keunikan penganjuran tahun ini. Okey, terima kasih Cik Dini dan Cik Adina. Pertama sekali kita terima kasih kepada bernama juga memberi ruang untuk kita berkongsi dalam konsert dalam sosial media kali ini. Betul. Jadi tujuan kita buat antara Pfizer dengan UiTM ni sebenarnya ada 3 objektif utama. Pertama, kita nak memupuk kesedaran di kalangan masyarakat kita tentang penyakit jarang jumpa ataupun rare disease ni, dan juga mental health ni kan yang ada di sekeliling kita, tapi kadang kita tak perasan benda tu ada. Jadi tujuan yang kedua tu, kita mewujudkan pertandingan ni untuk melihat sejauh mana pelajar-pelajar IPT kita mentransformasikan kan penyakit rare disease dan juga mental health ni dalam bentuk video dan juga poster untuk memberi kesedaran kepada komuniti khususnya. Jadi komuniti ni kita tengok ada bahagian komuniti pelajar tu sendiri dan juga komuniti umum. Kalau pelajar tu kita sinonim lah untuk UiTM ni sebagai institusi pendidikan, tak lepas daripada pendidikan. Yang ketiganya sebagai menyahut konsep keluarga Malaysia. Jadi kita nak pastikan dalam program ni seluruh masyarakat kita gabungan di antara pihak industri, akademia dan juga pelajar-pelajar sebagai messenger kita lah kepada masyarakat umum. Dan selama ni pelajar ni dilihat sebagai hanya berada di institusi pengajian tinggi. Sebenarnya peranan mereka amat besar. 3 mesej jelas yang telah pun diberikan oleh Prof. Doktor, pemilihan medium, video dan juga poster. Kenapa pemilihan dua platform ini berbanding dengan platform-platform yang lain? Sebab ini ditarget pada belia kan, so kan zaman sekarang everything is all about social media, so that's why dengan perbincangan dengan UiTM we decided dengan poster dengan video. Itu antara cara dekat dengan kita orang muda ni. Tapi kita mungkin faham bahawa penekanan itu perlu untuk kesihatan mental, tetapi kenapa penyakit jarang jumpa itu yang diberi tumpuan khusus untuk pertandingan kali ini? Okey, kalau kita daripada apa yang kami pun belajar daripada Pfizer juga jadi kalau kita tengok dalam pertandingan ni sebenarnya penglibatan, kalau saya boleh kongsikan, bukan hanya daripada UiTM sebagai as whole, jadi daripada Fakulti Kejuruteraan juga daripada Fakulti Sains Kesihatan, di mana mereka melihat rare disease ni something yang berlaku bukan hanya di luar tapi dalam institusi itu sendiri. Dan benda ni penting kepada kita sebagai pensyarah. Kadang-kadang kita tak terperasan ataupun tak sedar yang pelajar-pelajar kita sebenarnya menghadapi penyakit ni. Jadi kita treat dia sebagai pelajar yang lain. Sepatutnya kita kena melihat perbezaan di antara pelajar-pelajar sedemikian. Jadi daripada urutan itulah maka kita bersama dengan Pfizer, dan Pfizer ni memang pakar dalam perkara ini. Kita berbincang dan terdapat lebih daripada 6,000 penyakit jarang jumpa ni. Jadi
Dr. Sadi ni pakarnya. Doktor, saya kena tanya jugalah kan berkaitan penyakit jalan jumpa. Mungkin boleh bagi sedikit contoh-contoh penyakit jalan jumpa ini, dan juga dalam masa sama bila program ini ataupun pertandingan ini dilangsungkan dan tarikh tutupnya bila? Okay, so just to give you definisi jarang jumpa. So dekat Europe, if you look at it, is satu antara 2,000 penduduk. So you can nampak dia memang very jarang. And contoh-contoh yang kita akan fokus kali ni, ia ada cardiomyopathy, amyloid transthyretin. So as you say, memang jarang jumpa. Jarang dengar. Jarang dengar juga. And then hemophilia A and B, itu masalah pembekuan darah. And the last one is gangguan pertumbuhan, hormon pertumbuhan. So growth hormone deficiency. So memang yang ni memang jarang jumpa. So memang penting untuk educate the public, masyarakat tentang penyakit-penyakit ini. So pertandingan ini akan berlangsung actually untuk 2 bulan, dah start dari akhir bulan Ogos, akan berlangsung hingga akhir bulan Oktober, 31st Oktober. Okey, kita nak tanya juga kepada doktor dan juga Prof, apa kriteria yang akan menentukan kemenangan sesuatu video itu dan juga poster itu? Apa yang akan diperhatikan sebenarnya? Okey, kalau kita tengok sekarang ni anak-anak muda ni, social media ataupun digital culture ni dah satu perkara yang sinonim kan. Betul. Jadi kita nak melihat kalau kadang-kadang tu disalahartikan penggunaan social media. Jadi kita membawa balik mereka pada track yang betul untuk menggunakan sebaik mungkin, macam mana nak sampaikan mesej ini dengan sebaik mungkin untuk mudah difahami. Jadi kalau kita tengok duration video tu, kita cuma bagi 2 minit. Okey. Dan dalam transformasi poster tu sendiri, kita nak melihat bagaimana mereka menggunakan kreativiti itu supaya orang yang biasa melihat poster tu boleh mempelajari sesuatu daripada situ. Mana mesej tu sampai. Susah nak menang ni kalau Betul kita lah. hadiah dia pun RM5,000. Saya baru nak sembunyikan dulu sebab apa, kenapa kriteria itu agak dititik beratkan dan dilihat sebagai satu perkara penting kerana hadiahnya pun boleh tahan juga. Dan masa sama pastinya sudah ada minat-minat daripada kalangan penonton yang sedang menyaksikan ini nak masuk, tetapi dalam masa sama tak tahu macam mana proses untuk mendaftarkan diri dan menghantar karya-karya ini. Bagaimana doktor? Okay, so pertamanya because this is penyakit jarang jumpa dan kesihatan mental mungkin something very new, konsep baru pada orang ramai. So kita ada banyak webinar yang telah dirancang dari bulan September hingga Oktober oleh pakar-pakar perunding yang spesialis dalam rare disease and also kesihatan mental untuk berbagi taklimat tentang the disease. So so that's one of it, and then so I would say that's one of it. Dan bagi mereka yang nak masuk pertandingan ini kan, bagaimana mereka nak menghantarkan penyertaan itu? Adakah ada laman web tertentu ataupun kalau di social media tu perlu hashtag mana-mana ke kan? Bagaimana? Okey, untuk ni cuma typekan www.uitm health competition. Itu je, UiTM health competition, insyaAllah keluar. Jadi kita boleh tengok dan boleh download daripada situ and go through. Kita ada kriteria. Sebenarnya kriteria kita mudah aja. Kita buka pada semua pelajar. Semua pelajar IPT termasuk pelajar tingkatan 6. Jadi daripada sini kita tak ada menghadkan kepada apa-apa syarat-syarat tertentu. Yang penting untuk mereka memahami apakah 3 penyakit tadi. Jadi dia kena buat sedikit pendidikan dan translatekan penyakit tu dalam bentuk yang tu. Itu je. Sebab tu walaupun hadiahnya besar, tapi yang penting di sini kita nak tengok bagaimana pelajar-pelajar menggunakan kreativiti mereka. Sebab kita tahu kreatif industri ni penting ya. Betul. Dalam ekonomi kita. Betul. Jadi mungkin tidak hanya tertumpu kepada pelajar daripada reka bentuk. Jadi kita buka kepada seluruh pelajar. Kreativiti ni satu anugerah yang diberi Tuhan pada semua orang. Cuma macam mana kita nak menggunakan kreativiti dengan betul. Jadi ini satu platform yang kita offer lah, ataupun kita berikan kepada umum. Ini satu situasi yang cukup baik. Pastinya sudah pun ramai dah nak masuk pertandingan ni. Sebab satu menarik sebab jenis subjek tu pun dah berbeza kan dari kebiasaan. Betul. Dan saya kira pertandingan poster itu adalah untuk penyakit jarang jumpa. Video itu adalah untuk kesihatan mental. Dan mungkin saya rasalah lebih mudah untuk kita buat video kesihatan mental, tetapi penyakit jarang jumpa untuk kita buat poster, untuk kita faham apa penyakit itu, untuk kita orang kata apa yang tersirat dalam poster itu bukan sesuatu yang mudah. Mungkin ada tips daripada Prof dan juga doktor untuk menang ataupun untuk menjadikan hasil mereka itu antara yang mendapat tempat dalam kanan juri. Macam itu kan. Betul dah.
Tadi baru nak sebut tips tu, nak bagi tahu kalau Cik Dini dengan Cik Adina nak masuk dulu kan. Kita boleh bagi tips dulu. Saya memang menanti tips tu. Sebab TikTok ni sekejap je kan kita boleh buat. Tapi sebenarnya dalam konteks ni, pada setiap kreativiti ni kita melihat sebenarnya bukan menceritakan tentang penyakit. Tapi kadang-kadang kita melihat kata penyakit yang tertentu sebagai contoh penyakit yang blood clot tu kan disebutkan. Ni pakar dia fever ni. Jadi contoh yang itu tidak semestinya kita tunjuk jantung ke, perjalanan darah dan sebagainya kan. Tapi mungkin impak daripada penyakit tu, simptom daripada penyakit tu. Jadi penyampaian tu akan berbeza sebenarnya. Jadi dan kita tengok dalam konteks kreativiti yang akan disampaikan tu, itu yang unik dia tu nanti. Pada kita walaupun kita tetapkan kriteria, tapi bila kita membuat penilaian tu nanti, itu kadang-kadang menentukan sejauh mana analisa yang telah dibuat kan daripada penyakit tersebut untuk disampaikan kepada masyarakat. Kadang-kadang kita unexpected pada yang muda ni. Betul, saya rasa. Kreativiti mereka memang luar biasa lah biasanya. Dr. Shalini, ini pastinya bagi mereka macam saya ni bukanlah dalam latar belakang bidang perubatan atau kesihatan, tetapi nak masuk ke pertandingan ini. Sebagai contoh, ada pelajar dalam bidang tersebut, tapi dia nak masuk pertandingan ini. Jadi dalam menghasilkan karya tersebut, kerana ia melibatkan tentang isu kesihatan, perlu memastikan supaya informasi itu tepat dan jelas. Bagaimana mereka mendapatkan sumber rujukan yang tepat dan jelas ini? Mungkin ada mana-mana laman web yang mungkin boleh mereka cari untuk dapatkan bahan-bahan yang jelas ini? Actually dekat laman web memang ada, tapi memang untuk faham perkara itu memang susah because jarang jumpa. Webinar yang saya cakap tadi mungkin satu platform yang sesuai sebab pakar-pakar akan explain dengan very in detail untuk senang difahami. So semua webinar terdapat di website yang Prof cakap tadi, uitmhealthcontest.com. So mereka boleh melayari sana dan ada banyak informasi dekat sana untuk menyertai pertandingan ini. Baik, kalau Rare is Real ini, pertandingan mereka cipta poster ini, ada antara salah satu daripada hadiahnya adalah hadiah #Rare Diseases tertinggi yang bernilai RM1,500. Ini hadiah untuk kategori apa ini sebenarnya? Okey, ini hadiah khas sebenarnya. Jadi pada sini kita nak tengok daripada keseluruhan pertandingan tu, manakah yang terbaik di atas daripada hadiah-hadiah yang telah kita sediakan tadi. Kan kalau kita tengok dalam poster, kita menyediakan hadiah berjumlah RM8,000. Betul. Untuk video RM12,000. On top of that, what is the best of the best? Mana yang terbaik daripada itu? Maknanya saya boleh menang hadiah pertama dan juga hadiah #Rare Diseases tertinggi. Boleh macam tu? Ya, boleh. Bertambah. Memang kena panggil kawan-kawan, satu kumpulan satu kampung untuk tengok kolaborasi itu penting. Itu dah bagi idea dah. Kolaborasi itu penting. Kolaborasi. Memang kan untuk 1 atau hingga 4 orang untuk submit the poster ataupun video. Oh, boleh individu, boleh kumpulan juga. 4 orang. Itu saya kata tadi, kriteria dia kita tidak had. Yang penting kita nak sampaikan mesej kepada komuniti. Itu yang penting. Macam mana kita nak sampaikan mesej tu? Ini satu pertandingan yang saya kira sangat-sangat baik kerana mesej itu jelas bagi membantu untuk meningkatkan kesedaran kepada peringkat awam. Maka rugi kalau hanya tahun ini saja ada. Kebarangkalian sekiranya pertandingan ini akan dibawa ke tahun-tahun berikutnya. Bagaimana? InsyaAllah. Saya rasa daripada urutan daripada pertandingan ni, yang penting kita tengok, kita tak naklah membuat kata projek one off kan. Buat sekali habis. Kita lihat kalau tengok tadi ada 6,000 penyakit. Mungkin tak berupaya kita membuat sampai 6,000. Tapi apa lagi daripada program-program sedemikian yang boleh kita teruskan lah. Yang penting kami daripada pihak IPT dengan pihak industri ada kesinambungan program. So tidak hanya sekadar membuat program untuk mencapai KPI. Yang utama adalah untuk macam mana kita nak menyampaikan maklumat kepada masyarakat di antara industri menggunakan yang kepakaran yang ada di institusi pengajian tinggi untuk melahirkan ataupun menzahirkan apa yang sebenarnya ada di kalangan masyarakat kita terutama dan penyakit jarang jumpa ni. Baik, Dr. Shalini, kalau kita lihat pertandingan video kreatif itu, tema dia adalah anda tidak bersendirian, you are not alone. Dan mungkin ini kalau kita lihat juga ada penyakit stigma kepada penyakit mental ini agak tinggi dan menyebabkan mungkin kemungkinan ia dipilih sebagai tema anda tidak bersendirian. Mungkin juga Dr. Shalini nak ceritakan kepada kita semua apa yang boleh kita lakukan sebagai masyarakat biasa untuk mengurangkan stigma terhadap mental health ini.
I think yang pertama is untuk mengeducatekan diri, because tak ramai yang faham tentang masalah ini. And if you tengok kesihatan mental, masalah kesihatan mental very common antara umur 18 hingga 26 tahun. So that's why kita pun target belia untuk ni. So memang untuk dapat kesedaran dan meningkatkan understanding atas kesihatan mental sangat penting, especially masyarakat kita, sebab kita berbilang kaum, berbilang bangsa, berbilang kebudayaan kan. So sangat penting untuk memahami dan actually be open minded about it. Dan saya kira betul apa yang Dr. Shalini kata, kerana kalau kita kurang pengetahuan tentang penyakit mental ini, banyak stigma yang kita akan taburkan kepada mereka. Yang paling selalu saya dengar, tak cukup iman. Itu yang sudah kita dengar kan. Dan sebab itulah mereka hadirkan program ini supaya wujudnya kesedaran dalam kalangan masyarakat berkali kali ini. Di akhir ini saya berikan ruang kepada kedua-duanya, harapan oleh kedua-duanya untuk memastikan supaya program ini berjalan seperti yang diinginkan, dan ramai-ramai kita ajak ramai-ramai bersama-sama untuk menyertai pertandingan ini bagi menyampaikan mesej secara jelas kepada masyarakat. Silakan dulu Prof. Okey, terima kasih. Itulah harapan kita daripada pertandingan ini, sebenarnya mendapat seberapa banyak mungkin peserta-peserta, khususnya daripada pelajar yang saya sebutkan tadi, IPTA dan juga IPTS, termasuk juga pelajar tingkatan 6. Kita tidak hadkan hanya di IPT, IPTS saja. Sebab sebenarnya kita nak menyampaikan kepada pelajar-pelajar ini bahawa kepentingan mereka untuk bersama dengan komuniti dalam menyampaikan apa jua perkara-perkara yang boleh membantu meningkatkan kehidupan yang lebih baik kepada masyarakat kita lah. Jadi dan kita tengok dalam konteks ini, gabungan tenaga bukan hanya daripada UiTM dengan Pfizer, kita juga mendapat kerjasama daripada Kementerian Kesihatan Malaysia KKM, Kementerian Pendidikan Malaysia dan juga Kementerian Pengajian Tinggi. Jadi ini sokongan-sokongan begini amat diperlukan lah untuk memastikan program kita ni sampai apa yang nak kita hasratkan tu. Mungkin itu daripada kita lah. Untuk saya, memang untuk pihak Pfizer, kita committed to increase health literacy kesihatan. So dengan projek macam ini, kempen dengan UiTM, kami berharap pihak belia akan lebih memahami penyakit jarang jumpa dan juga the importance of kesihatan mental. Baiklah, itu saja yang dapat kita kongsikan kepada semua untuk Apa Khabar Malaysia. Terima kasih kepada Profesor Dr. Muhammad Hariri Abdullah, Timbalan Naib Chancellor Jaringan Industri Komuniti dan Alumni ICAN UiTM, dan terima kasih juga kepada Dr. Shalini T. Surendran, Pengarah Perubatan Pfizer Malaysia. Dia lepaskan peluang, hadiahnya cukup menarik. Tadi disebut tadi video berapa dapat? Video 5,000. Kalau poster? 3,000. Tapi jumlah dapat tahu. Jumlah untuk video 12,000. Jangan lepaskan peluang kerana masih lagi ada masa, berbaki lagi sehingga bulan Oktober nanti. Sebelum mereka akan tutup penyertaan, maka mereka jadi YouTuber ni daripada zaman universiti dah ada dah kan. Jadi YouTuber, TikTokers ni ambillah peluang ini untuk masuk dalam pertandingan ini. Satu usaha yang cukup baik. Dapat duit, bolehlah anda orang jadikan pijak untuk menuju ke kejayaan yang lebih tinggi. Baik, kita sudah pun berada di proses rancangan. Esok insyaAllah Apa Khabar Malaysia akan kembali semula jam 9 pagi. Saya kira itu saja daripada saya Dina Syaf Salim. Dan saya Helena Pelawi. Sehingga berjumpa lagi. Selamat tinggal.